Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam IPG Peneraja Guru Bertaraf Dunia dan salam pintar KDRI. Nama yang diberi iaitu Nur Amanina binti Azmi. Nama saya Nur Amira Syahira binti Muhammad. Nama saya Nur Syifa binti Ahmad Fisal. Dan kami merupakan pelajar option Bahasa Melayu Unit 3. Pada hari ini, kami akan membuat persembahan lakonan pendek yang bertajuk Kesatuan Berbahasa dalam Perbincangan Pelajar. Lakonan ini menggambarkan situasi yang sering berlaku dalam kalangan pelajar, iaitu perbincangan tugasan berkumpulan. Baiklah, melalui perbincangan ini, kita dapat lihat bahawa setiap ahli kumpulan akan memberikan buah fikiran dan juga pendapat mereka sendiri. Namun begitu, perbezaan pendapat boleh menyebabkan konflik dan timbulnya masalah. Oleh itu, kesatuan berbahasa sangat penting untuk memastikan perbincangan berjalan dengan lancar. Melalui lakonan ini, kita dapat lihat bagaimanakah suatu konflik itu dapat diselesaikan dengan cara menggunakan bahasa yang sopan dan juga lebih menghormati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang mengikuti forum pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang memberi peluang kepada kami untuk mengadakan forum yang bertajuk Kesatuan Berbahasa dalam Kalangan Pelajar dan Masyarakat. Seperti yang kita sedia maklum, bahasa merupakan medium komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan idea, pandangan, emosi dan maklumat kepada orang lain. Namun begitu, penggunaan bahasa tidak boleh dilakukan secara sembarangan kerana setiap perkataan yang diucapkan boleh memberi kesan kepada individu yang mendengarnya. Dalam masyarakat Melayu khususnya, kesatuan berbahasa merupakan satu nilai yang sangat dititik beratkan. Kesatuan ini bukan sahaja melibatkan perkataan yang sopan, tetapi ia juga melibatkan penyampaian nada suara serta sikap seseorang yang sedang berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai pelajar, kita bukan sahaja menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga perlu mengamalkan nilai kesatuan dalam komunikasi harian. Hal ini kerana pelajar merupakan golongan yang akan menjadi pemimpin serta anggota masyarakat pada masa akan datang. Baiklah, pada hari ini bersama saya dua orang panel yang akan berkongsi pandangan serta pengalaman mereka berkaitan topik ini. Panel pertama ialah Saudari Amanina, seorang pelajar yang aktif dalam pelbagai program universiti serta sering terlibat dalam aktiviti kepimpinan pelajar. Yang kedua pula, panel yang kedua ialah Saudari Syifa, seorang pelajar yang sangat menitik berat aspek disiplin serta penggunaan bahasa yang santun dalam kehidupan seharian. Saya berharap forum pada hari ini dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan kesantunan berbahasa serta nilai tersebut boleh diamalkan dalam kehidupan kita sebagai pelajar dan anggota masyarakat. Okey, baiklah. Sebelum kita meneruskan pembincangan forum kita pada secara lebih mendalam, saya ingin mengajak kalian semua untuk memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kesantunan berbahasa. Hal ini penting kerana untuk membincangkan sesuatu topik secara menyeluruh, kita perlu memahami konsep yang menjadi dasar kepada perbincangan tersebut. Secara umumnya, kesantunan berbahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang sopan, beradab serta menghormati orang lain ketika berkomunikasi. Kesatuan ini bukan sahaja melibatkan pemilihan kata yang sesuai, tetapi juga merakumi cara penyampaian, nada suara, ekspresi wajah serta bahasa badan seseorang individu. Dalam kehidupan seharian, kita sering berkomunikasi dengan pelbagai lapisan masyarakat seperti rakan sebaya, pensyarah dan ahli keluarga. Oleh itu, setiap individu perlu memahami bagaimana cara untuk menggunakan bahasa yang sesuai mengikut situasi serta kedudukan sosial seseorang. Sebagai contoh, cara kita bercakap dengan
rakan sebaya, mungkin lebih santai. Tetapi apabila kita berkomunikasi dengan orang lebih tua, kita perlu menggunakan bahasa yang sopan. Selain itu, kesatuan berbahasa juga berkait rapat dengan budaya masyarakat. Nilai, kesopanan dan kesatuan sangat dititik beratkan kerana ia dianggap cerminan kepada kepribadian seseorang. Individu yang menggunakan bahasa yang sopan akan biasanya dipandang tinggi oleh masyarakat. Okey, dalam konteks pendidikan pula, kesatuan berbahasa juga memainkan peranan yang penting kerana pelajar bukan sahaja belajar tentang ilmu pengetahuan tetapi juga belajar tentang nilai-nilai murni. Oleh itu, pelajar perlu dibimbing untuk menggunakan bahasa yang sopan ketika berkomunikasi dengan rakan, pesyarah dan masyarakat di sekeliling mereka. Okey, jika kita lihat situasi pada masa sekini, kita dapat lihat bahawa cara komunikasi dalam kalangan pelajar ni semakin berubah, terutamanya dengan pengaruh teknologi dan media sosial. Walaupun perubahan ini membawa banyak kemudahan dalam komunikasi, tetapi ia juga memberi cabaran kepada usaha untuk mengekalkan kesatuan berbahasa dalam seharian. Okey, oleh yang demikian, pemahaman yang jelas tentang kesatuan berbahasa amat penting supaya kita dapat mengamalkan nilai tersebut dalam setiap komunikasi yang kita lakukan. Baiklah, saya nak acukan soalan kepada panel pertama. Baiklah, bagi memulakan perbincangan pada bahagian ini, saya ingin mengemukakan soalan kepada saudari Amanina. Pada pandangan saudari, apakah yang dimaksudkan dengan kesatuan berbahasa dalam konteks kehidupan pelajar dan bagaimana konsep tersebut dapat dilihat dalam komunikasi harian pelajar di institusi pendidikan? Saya menjemput saudari Amanina untuk memberikan pandangan. Baiklah, terima kasih saudari moderator atas soalan yang sangat menarik yang ditujukan kepada saya sebentar tadi. Baiklah, pada pandangan saya, kesatuan berbahasa dalam konteks kehidupan pelajar merujuk kepada cara pelajar itu sendiri menggunakan bahasa yang sopan, menghormati serta menunjukkan adab yang baik, misalnya ketika berkomunikasi dalam pelbagai situasi. Sebagai pelajar, kita perlulah sering berinteraksi dengan pelbagai individu seperti pensyarah, rakan sekelas, kaki tangan universiti maupun masyarakat luar. Oleh itu, setiap komunikasi yang berlaku ini sebenarnya perlu dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kesedaran terhadap perasaan seseorang. Sebagai contoh, apabila pelajar ingin bertanya soalan kepada pensyarah semasa sesi pembelajaran, jadi mereka perlulah menggunakan kata sapaan yang sesuai seperti puan, tuan, encik maupun cikgu. Selain itu, pelajar juga perlu menggunakan nada suara yang sopan serta menunjukkan sikap menghormati individu yang sedang bercakap. Seterusnya, kesantunan berbahasa juga dapat dilihat ketika pelajar berbincang dalam kumpulan. Dalam situasi perbincangan, pelajar perlulah memberi peluang kepada pelajar lain iaitu rakan-rakan untuk menyampaikan pandangan mereka sendiri tanpa memotong percakapan maupun menggunakan bahasa yang kasar. Serta kesantunan bahasa juga mencerminkan tahap pendidikan serta kepribadian seseorang tersebut. Pelajar yang menggunakan bahasa yang sopan biasanya akan dipandang sebagai individu yang berdisiplin, matang serta mempunyai nilai moral yang sangatlah baik. Sebaliknya, jikalau ada pelajar yang menggunakan bahasa yang kasar atau tidak sopan, berkemungkinan akan menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan orang di sekeliling. Oleh hal demikian, saya berpendapat bahawa kesantunan berbahasa ini perlulah dijadikan sebagai satu amalan dalam kehidupan seharian kita pelajar supaya mereka dapat membina hubungan yang baik dengan orang lain. Tidak lupa juga iaitu untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang harmoni. Baiklah, terima kasih kepada saudari Amanina atas penjelasan yang sangat menarik sebentar tadi.
Daripada penerangan yang kita telah dapat tadi, kita dapat memahami bahawa kesantunan berbahasa bukan sahaja berkaitan dengan penggunaan kata yang sopan, tetapi juga melibatkan sikap dan tingkah laku serta cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Seterusnya, saya ingin mengemukakan satu soalan kepada panel kedua kita, iaitu saudari Syifa. Baiklah, soalan saya berbunyi, pada pandangan saudari, apakah hubungan antara kesantunan berbahasa dengan pembentukan sahsiah diri seseorang pelajar dan mengapakah nilai kesantunan ini penting bagi membentuk kepribadian yang baik dalam kalangan pelajar? Saya menjemput saudari Syifa untuk berkongsi pandangan. Terima kasih kepada saudari Amira atas soalan sebentar tadi. Pada pendapat saya, kesantunan berbahasa mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan pembentukan sahsiah diri seseorang pelajar itu. Hal ini kerana cara seseorang individu berkomunikasi sebenarnya mencerminkan nilai, sikap serta kepribadian yang ada dalam diri mereka. Sebagai contoh, pelajar yang sentiasa menggunakan bahasa yang sopan ketika bercakap dengan orang lain biasanya menunjukkan bahawa mereka mempunyai sikap hormat, sabar serta bertimbang rasa terhadap orang di sekeliling mereka. Sebaliknya, pelajar yang sering menggunakan bahasa yang kasar atau tidak sopan mungkin menunjukkan bahawa mereka kurang peka terhadap perasaan orang lain serta kurang menitik beratkan nilai kesopanan dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, kesantunan berbahasa juga memainkan peranan penting dalam membentuk hubungan sosial yang baik antara individu dengan individu yang lain. Dalam kehidupan di kampus pula, pelajar perlulah berinteraksi dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Oleh itu, penggunaan bahasa yang sopan dapat membantu mewujudkan suasana yang lebih harmoni serta mengelakkan konflik antara individu dengan individu yang lain. Kesantunan berbahasa juga dapat membantu pelajar membina imej diri yang positif. Apabila seseorang pelajar dapat berkomunikasi dengan baik dan sopan, mereka akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan serta penghormatan daripada orang lain. Hal ini sangatlah pentinglah, terutamanya apabila pelajar terlibat dalam aktiviti kepimpinan atau organisasi kerana mereka perlu berinteraksi dengan ramai pihak serta menyampaikan idea dengan cara yang berkesan. Selain itu, nilai kesantunan juga dapat membantu pelajar membentuk sikap profesional dalam komunikasi. Sikap ini sangat penting kerana apabila pelajar memasuki alam pekerjaan kelak, mereka perlu berinteraksi dengan rakan sekerja, majikan serta pelanggan dengan cara yang sopan dan profesional. Baiklah, setelah kita membincangkan tentang konsep dan definisi kepentingan kesantunan berbahasa dalam bahagian sebelum ini, kita akan meneruskan perbincangan dengan melihat kepada kepentingan kesantunan berbahasa dalam kehidupan seharian, khususnya dalam kalangan pelajar. Seperti yang kita sedia maklumkan, bahasa ni bukan sahaja alat untuk menyampaikan maklumat, tetapi bahasa juga berfungsi sebagai medium untuk membina hubungan sosial antara individu. Cara seseorang individu menggunakan bahasa dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap dirinya. Apabila seseorang menggunakan bahasa yang sopan, jelas dan penuh adab, individu tersebut akan dilihat sebagai seorang yang berpendidikan, matang serta mempunyai nilai moral yang tinggi. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang kasar atau tidak sopan boleh menimbulkan tanggapan negatif serta menjejaskan hubungan antara individu. Dalam konteks kehidupan pelajar, kesantunan berbahasa memainkan peranan yang sangat penting kerana pelajar sering berinteraksi dengan pelbagai pihak seperti pensyarah, rakan kelas dan masyarakat sekeliling. Oleh itu, penggunaan bahasa yang sopan dapat membantu pelajar membina hubungan yang baik serta mewujudkan suasana harmoni dalam pembelajaran seharian. Selain itu, kesantunan berbahasa juga dapat membantu pelajar mengelakkan konflik atau
situasi yang boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan kerana puncanya daripada cara komunikasi tersebut kurang sopan ataupun tidak sensitif terhadap perasaan orang lain. Sebagai contoh, jika seseorang pelajar itu menyampaikan pendapat dengan nada yang kasar ataupun menggunakan perkataan yang tidak sesuai kan, rakan-rakan mungkin rasa tersinggunglah untuk meneruskan perbincangan tersebut. Namun jika pandangan tersebut disampaikan dengan bahasa yang sopan dan penuh beradab, berkemungkinan besar perbincangan tersebut akan berjalan dengan lebih lancar. Tambahan pula, kesatuan berbahasa juga sangat penting dalam membentuk imej diri seseorang pelajar. Pelajar yang mampu berkomunikasi dengan baik dan sopan biasanya akan mudah mendapat kepercayaan dan perhormatan daripada orang lain. Perkara ini sangat penting, terutamanya apabila pelajar terlibat dalam aktiviti perbincangan, perbetangan ataupun kumpulan. Mereka perlu menyampaikan idea mereka dan pandangan kepada orang lain dengan cara yang berkesan. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa kesantunan berbahasa bukan sahaja penting dalam kehidupan sosial, tetapi juga memainkan peranan penting dalam pembangunan sasiah serta kemahiran komunikasi seseorang pelajar. Baiklah, bagi meneruskan perbincangan dalam bahagian ini, saya ingin mengemukakan satu soalan kepada panel kita, iaitu saudari Amanina. Baiklah, soalan saya, pada pandangan saudari, apakah kepentingan berbahasa dalam membina hubungan baik antara pelajar dan rakan-rakan serta pensyarah di institusi pendidikan? Saya menjemput saudari Amanina untuk berkongsi pandangan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Baik, pada pandangan saya, kesantunan berbahasa ini memainkan peran yang sangat penting. Misalnya ketika membina hubungan yang baik antara pelajar dengan rakan-rakan serta pensyarah, iaitu di institusi pendidikan. Hal ini kerana komunikasi merupakan asas kepada setiap bentuk interaksi yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Jadi, apabila pelajar menggunakan bahasa yang sopan ketika berkomunikasi dengan rakan-rakan serta pensyarah, mereka dapat mewujudkan suasana pergaulan yang lebih harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain. Rakan-rakan juga akan berasa lebih selesa untuk berbincang, berkongsi serta bekerjasama dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Sebagai contoh, dalam situasi perbincangan kumpulan, setiap ahli kumpulan perlulah menyampaikan idea masing-masing bagi menghasilkan keputusan yang terbaik. Jadi, jika setiap ahli menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati pandangan orang lain, pasti semua ahli kumpulan dapat bekerjasama dengan baik. Selain itu, kesantunan berbahasa juga sangat penting dalam hubungan antara pelajar dengan pensyarah sendiri. Ini kerana pensyarah merupakan individu yang bertanggungjawab menyampaikan ilmu serta membimbing pelajar dalam proses pembelajaran. Oleh itu, pelajar perlulah menunjukkan rasa hormat kepada pensyarah melalui cara komunikasi yang sopan dan beradab. Sebagai contoh, apabila pelajar ingin bertanya soalan atau meminta penjelasan daripada pensyarah itu sendiri, mereka perlulah menggunakan kata sapaan yang sesuai serta nada suara yang sopan. Sikap ini bukan sahaja menunjukkan rasa hormat kepada pensyarah, tetapi juga menunjukkan bahawa pelajar itu menghargai ilmu yang disampaikan. Seterusnya, pelajar juga mengamalkan kesantunan berbahasa dengan cara yang lebih mudah untuk membina hubungan yang positif bersama pensyarah. Hubungan yang baik ini sebenarnya dapat membantu pelajar untuk bimbingan yang lebih baik dalam pembelajaran serta meningkatkan keyakinan mereka untuk bertanya soalan atau berkongsi idea antara satu sama lain. Baiklah, terima kasih saudari Amalina atas penjelasan yang sangat jelas dan menarik sebentar tadi. Daripada penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahawa kesantunan berbahasa memainkan peranan yang penting dalam membina hubungan sosial yang positif dalam kalangan pelajar serta antara
pelajar dengan pensyarah. Seterusnya, saya ingin mengemukakan satu soalan kepada panel kedua kita, iaitu saudari Syifa. Baiklah, soalan saya, pada pandangan saudari, mengapakah kesantunan berbahasa penting dalam membentuk imej diri serta kepribadian seorang pelajar dalam masyarakat? Saya menjemput saudari Syifa untuk memberikan pandangan. Terima kasih kepada saudari Amira atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Baik, pada pandangan saya, kesantunan berbahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk imej diri serta kepribadian seseorang pelajar dalam masyarakat. Hal ini kerana cara seseorang individu berkomunikasi seringkali menjadi perkara utama yang dinilai oleh orang lain apabila mereka berinteraksi. Sebagai contoh, apabila seseorang pelajar bercakap dengan menggunakan bahasa yang sopan, jelas dan teratur, orang lain akan melihat pelajar tersebut sebagai seseorang yang berpendidikan serta mempunyai nilai kesopanan yang tinggi. Sebaliknya, jika seseorang pelajar menggunakan bahasa yang kasar, yang tidak menunjukkan kesopanan, mereka mungkin akan dipandang sebagai individu yang kurang beradab. Selain itu, kesantunan berbahasa juga dapat membantu pelajar membina keyakinan diri ketika berkomunikasi dengan orang lain. Pelajar yang mampu menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan dan teratur biasanya akan lebih yakin untuk bercakap dalam situasi seperti pembentangan, perbincangan ataupun mesyuarat. Tambahan pula, kesantunan berbahasa juga sangat penting dalam membentuk sikap profesional dalam diri pelajar. Sikap ini amat diperlukan. Kerana apa? Kerana apabila pelajar memasuki alat pekerjaan kelak, mereka perlu berinteraksi dengan rakan sekerja mereka, majikan serta pelanggan dengan cara yang sopan dan profesional. Sebagai contoh, dalam dunia pekerjaan, seseorang pekerja perlu menyampaikan pendapat, memberikan cadangan serta menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang berkesan. Jika mereka tidak mengamalkan kesantunan berbahasa, hubungan kerja mungkin akan terjejas dan boleh menimbulkan konflik dalam organisasi tersebut. Oleh itu, kesantunan berbahasa yang diamalkan sejak zaman pelajar akan membantu mereka membina imej diri yang positif serta mempersiapkan diri untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan pada masa akan datang. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua panel atas perkongsian yang sangat bernas sebentar tadi. Daripada perbincangan ini, kita dapat lihat bahawa kesantunan berbahasa bukan sahaja penting dalam komunikasi secara bersemuka tetapi juga dalam komunikasi digital. Selain itu, komunikasi bukan lisan seperti bahasa badai, ekspresi muka dan nada suara juga memainkan peranan penting bagi memastikan sesuatu mesej dapat disampaikan dengan jelas dan sopan. Dengan mengamalkan kesantunan komunikasi kesantunan yang santun, kita bukan saja dapat mengelakkan salah faham tetapi dapat mewujudkan juga hubungan baik dengan orang sekeliling. Baiklah, kita telah membincangkan pelbagai aspek berkaitan kesantunan berbahasa termasuk dalam komunikasi digital dan komunikasi bukan lisan. Dalam bahagian 5 ini pula kita akan memberi tumpuan kepada peranan pelajar sendiri dalam mengamalkan kesantunan berbahasa dalam kehidupan seharian. Seperti yang kita sedia maklum, pelajar merupakan generasi muda yang akan membentuk masyarakat pada masa akan datang. Oleh itu, amalan komunikasi yang sopan perlu dipupuk dari sejak kecil lagi. Baiklah, untuk soalan pertama dalam bahagian ini, saya ingin tujukan soalan kepada Amanina. Baiklah Amanina, pada pendapat awak, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh pelajar bagi memastikan kesantunan berbahasa sentiasa diamalkan dalam perbualan harian sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah? Terima kasih saudari moderator iaitu Amira atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Pada pandangan saya, sebenarnya pelajar memainkan peranan yang sangat penting, terutamanya dalam memastikan kesantunan berbahasa sentiasa diamalkan dalam kehidupan seharian. Peranan pertama kita ialah mengamalkan penggunaan bahasa yang sopan, misalnya ketika bercakap dengan orang lain.
Saya boleh bagi contoh di sini, itu apabila berkomunikasi bersama guru, ibu bapa atau orang yang lebih tua. Pelajar perlulah menggunakan panggilan hormat seperti cikgu, puan maupun encik. Penggunaan kata-kata yang sopan ini sebenarnya menunjukkan bahawa kita menghormati mereka. Selain itu, pelajar juga boleh mengawal emosi ketika bercakap. Kadang-kadang apabila berlaku perbezaan pendapat dengan rakan, kita mungkin berasa marah atau tidak puas hati. Namun begitu, kita perlu belajar untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang tenang dan berhemah tanpa menggunakan kata-kata yang kasar. Selain itu, pelajar sebenarnya perlu menghormati pandangan orang lain semasa perbincangan maupun kerja berkumpulan. Walaupun kita ini mempunyai idea ataupun buah fikiran sendiri, kita tidak sepatutnya memotong percakapan ataupun apa yang diberikan oleh orang lain. Kerana pendapat mereka itu sangatlah penting. Sebaliknya, kita perlu mendengar dengan teliti dan memberi respon dengan cara yang lebih sopan. Di samping itu, pelajar juga perlu menggunakan media sosial, iaitu secara beretika. Pada masa kini, ramai pelajar aktif menggunakan platform seperti Instagram, TikTok maupun WhatsApp. Oleh itu, mereka perlu memastikan setiap komen maupun mesej yang ditulis tidak mengandungi unsur penghinaan atau kata-kata yang boleh menyakiti hati orang lain. Baiklah, terima kasih Amanina. Jawapan yang sangat jelas dan menunjukkan bahawa pelajar mempunyai peranan yang besar dalam membentuk budaya komunikasi yang sopan. Baiklah, soalan seterusnya saya ingin tujukan kepada panel yang kedua, iaitu saudari Syifa. Syifa, pada pandangan awak, apakah kesan ataupun manfaat yang boleh diperolehi sekiranya pelajar sentiasa mengamalkan kesatuan berbahasa dalam kehidupan seharian? Baik, terima kasih kepada Saudari Amira atas soalan yang diajukan. Pada pandangan saya, terdapat banyak manfaat yang boleh diperoleh apabila pelajar mengamalkan kesantunan berbahasa dalam kehidupan harian. Manfaat yang pertama ialah mewujudkan hubungan yang lebih baik antara pelajar dengan guru. Apabila pelajar bercakap dengan sopan, guru akan berasa lebih dihormati dan lebih selesa untuk berkomunikasi dengan mereka. Hal ini secara tidak langsung dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih positif, iaitu yang dalam kelas. Selain itu, kesantunan berbahasa juga dapat mengelakkan berlakunya salah faham dalam komunikasi. Kadang-kadang sesuatu yang mudah tetapi boleh disalah tafsirkan jika disampaikan dengan cara yang kasar dan tidak jelas. Oleh itu, penggunaan bahasa yang sopan dan jelas dapat membantu memastikan mesej yang disampaikan difahami dengan betul. Manfaat seterusnya ialah membentuk imej diri yang baik. Pelajar yang sentiasa menggunakan bahasa yang sopan akan dilihat sebagai individu yang beradab, matang dan mempunyai nilai moral yang tinggi. Jika ini juga boleh meningkatkan keyakinan diri apabila berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, kesantunan berbahasa juga dapat mewujudkan suasana persekitaran yang harmoni. Apabila semua orang bercakap dengan cara yang sopan dan menghormati antara satu sama lain, konflik atau pertengkaran dapat dikurangkan ataupun dielakkan terus. Tambahan lagi, amalan kesantunan berbahasa juga dapat membantu pelajar membina kemahiran komunikasi yang lebih baik. Kemahiran ini sangat penting kerana ia bukan sahaja di sekolah tetapi juga mereka perlu melanjutkan pelajaran atau memasuki alam pekerjaan pada masa hadapan. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas pengkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Daripada perbincangan ini, kita dapat memahami bahawa pelajar memainkan peranan yang penting dalam mengamalkan kesatuan berbahasa. Selain itu, amalan tersebut juga membawa pelbagai manfaat seperti dapat mewujudkan hubungan yang baik, mengelakkan salah faham dan membina imej diri yang positif. Dengan itu, kita berharap agar semua pelajar dapat menjadikan kesatuan berbahasa sebagai satu amalan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung dalam forum kita pada hari ini. Sepanjang perbincangan tadi, kita telah membincangkan pelbagai aspek berkaitan kesatuan berbahasa dalam komunikasi lisan dan bukan lisan, termasuk dalam komunikasi secara bersemuka dan juga komunikasi digital. Perbincangan ini sangat penting kerana kesatuan berbahasa merupakan salah satu nilai yang perlu dipupuk dalam kalangan pelajar sejak kecil lagi.
Hal ini kerana cara kita berkomunikasi bukan sahaja mencerminkan kepribadian kita tetapi juga tahap dan adat nilai kita miliki. Sebelum saya tamatkan forum pada hari ini, saya ingin meminta setiap panel memberikan sedikit rumusan ataupun nasihat ringkaslah berkaitan kepentingan kesantunan berbahasa dalam kehidupan seharian. Baiklah, saya mulakan dengan panel pertama iaitu Saudari Amanina. Terima kasih kepada saudari moderator iaitu Amira. Sebagai rumusan daripada perbincangan kita pada hari ini, saya ingin menekankan bahawa kesantunan berbahasa merupakan satu nilai yang sangat signifikan itu dalam kehidupan seharian kita. Melalui kesantunan berbahasa, kita sebenarnya dapat menunjukkan rasa hormat kepada orang lain sama ada kepada guru, rakan-rakan maupun ibu bapa serta masyarakat di sekeliling kita. Selain itu, penggunaan bahasa yang sopan juga dapat membantu mewujudkan komunikasi yang lebih terkesan. Apabila kita bercakap dengan cara yang baik, sopan dan menghormati orang lain, serta mesej yang ingin disampaikan itu akan menjadi lebih mudah difahami dan diterima. Serta dalam konteks kehidupan pelajar pula, santunan berbahasa boleh membantu membina hubungan yang lebih baik, iaitu antara pelajar dengan guru serta antara rakan sekelas. Hal ini secara tidak langsung dapat bantu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih harmoni dan positif. Oleh itu, saya sebenarnya berharap agar semua pelajar dapat menjadikan kesantunan berbahasa ini sebagai satu amalan dalam kehidupan seharian mereka. Bukan sahaja ketika kita ini berada di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Saudari Amanina. Sekarang saya ingin menjemput panel kedua iaitu Saudari Syifa untuk memberikan rumusan akhir. Dipersilakan. Saya kepada Saudari Amira, saya juga bersetuju dengan Saudari Amanina bahawa kesantunan berbahasa merupakan satu aspek yang sangat penting dalam komunikasi. Sepanjang perbincangan tadi, kita telah melihat bahawa kesantunan berbahasa bukan sahaja melibatkan penggunaan kata-kata yang sopan, tetapi juga melibatkan komunikasi bukan lisan iaitu seperti bahasa badan, ekspresi muka dan juga nada suara. Semua elemen ini memainkan peranan dalam memastikan sesuatu komunikasi itu berlaku dengan berkesan dan tidak menyinggung perasaan sesiapa sahaja. Selain itu, kesantunan berbahasa juga penting dalam era teknologi pada masa ini. Kenapa? Walaupun komunikasi sering berlaku melalui media sosial atau aplikasi mesej, kita tetap perlu menjaga bahasa dan etika berinteraksi dengan orang lain. Jika setiap individu mengamalkan kesantunan berbahasa ini, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni, saling hormat-menghormati dan memahami antara satu sama lain. Oleh itu, saya berharap agar nilai kesantunan berbahasa ini dapat terus dipupuk dalam kalangan pelajar, khususnya remaja pada masa kini, supaya mereka dapat menjadi generasi yang berakhlak dan beradab pada masa hadapan. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas perkongsian yang sangat bermakna dan bermanfaat. Secara keseluruhannya, kita dapat merumuskan bahawa kesantunan berbahasa merupakan elemen penting dalam komunikasi kerana ia membantu hubungan yang baik serta mengelakkan salah faham dan membina persekitaran yang harmoni. Kesantunan berbahasa tidak terhad kepada komunikasi secara lisan sahaja, tetapi turut melibatkan komunikasi bukan lisan seperti bahasa badan, ekspresi muka dan nada suara. Selain itu, dalam era digital, kita perlu memastikan kesantunan berbahasa terus diamalkan ketika berkomunikasi melalui media sosial ataupun aplikasi mesej. Dengan itu, marilah kita bersama-sama mengamalkan kesantunan berbahasa dalam kehidupan seharian supaya kita dapat mewujudkan masyarakat lebih beradab dan saling menghormati. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panel dan atas perbincangan yang sangat menarik pada hari ini. Sekian saja forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.